Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Hari Jumaat 18 Mac 2022. Jumaat. Masihkah anda ingat semasa orang kata apa? Semasa sebelum PKP. Solat Jumaat rapat-rapat, solat Jumaat tanpa PKP, tanpa perlu bawa sejadah. Dan salah satu suasana atau peristiwa yang saya masih ingat ketika solat Jumaat adalah ketika di mana khutbah sedang dibacakan. Ini saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Saya mengharapkan ada mereka-mereka yang boleh membantu di ruang komen, mungkin ulama, ustaz dan sebagainya. Satu yang saya pandang adalah syarat sah solat Jumaat itu adalah mendengar khutbah, betul? Tapi kadang-kadang ada jemaah yang datang lewat, khutbah dah start, tapi dia menunaikan solat sunat 2 rakaat. Ini macam mana ni? Sebab apabila khutbah dah start, tadi kita dengar syarat sah solat Jumaat adalah dengar khutbah. Dengar 2 khutbah macam tu okey. Tapi macam mana nak dengar khutbah kalau dia sampai dia menunaikan solat sunat tu? Kadang-kadang ada yang pelik lagi. Dia dah duduk dah, khutbah dah baca, tapi tiba-tiba dia bangun. Mungkin yang ni saya perlukan jawapan. Dan kalau tak boleh, maknanya mungkin dia tiba-tiba bangun tu ada masalah sikit kot. Okey, itu tak apa. Okey, yang lain ketika wuduk. Allahuakbar. Kadang-kadang saya tengok ambil wuduk, macamlah orang kata nak tanggalkan cat. Nak tinggalkan cat dekat kulit tangan tu. Kat muka tu macam ada cat. Dia punya tenyih tu. Tapi itu baguslah, mungkin sebab dia nak betul-betul bersih. Cuma di sini ada yang saya nampak pembaziran air. Dia buka air tu bukan main besar lagi, padahal memadailah dengan air yang perlahan. Dia nak tengok macam mana tu, air tu biarlah perlahan. Dan kadang-kadang mengambil wuduk yang saya tak nampak pun dia kotor mana pun, tapi belakang dah beratur ramai. Nampak kat situ. Okey, yang lain, khutbah sedang dibacakan, ada macam petugas biasanya budak-budak sekolah lah petugas-petugas ni yang bawa kantong macam beg kain untuk kutip derma. Itu trend itu, tapi tak lama dah, sebab ada teguran daripada macam ustaz ke ulama, ada tegur lah. Sebab budak tu kalau dia dah mengutip bawa kantong duit tu, so dia pun tak boleh dengar khutbah. Betul tak? Bagilah budak-budak ni dengan khutbah, bukannya disuruh tu. Dan satu lagi yang tabung bergerak tu, tabung kecil tu. Yang ni saya masih ingat di era 80-an, masa ketika saya sekolah rendah. Tabung tu bergerak sampai satu tahap dia dah tak bergerak dah. Ini saya tak terlibat lah, tapi kawan-kawan saya ketika sedang solat itu, tabung tu penuh dengan duit. Dan apa yang terjadi ialah beberapa rakan saya ketika solat, dia bila hayal lain clear lah, orang-orang tua semua dah solat, dan situ longgok budak-budak sebaris, maka tabung itu kena rembat. Nampak kat situ. Jadi saya rasa sebenarnya orang yang menunaikan solat ke masjid, tak kira lah solat Jumaat atau solat 5 waktu, saya yakin mereka tahu adanya tabung yang tak bergerak tu. Jadi pada saya tak relevan, ataupun rasanya tak perlu kot ada tabung bergerak tu yang siap beroda apa semua, tak perlu. Pada pendapat saya lah, tak perlu. Kerana apa? Apabila mereka nak balik atau mereka sampai, mereka akan mencari di mana tabung yang besar tu. Sama ada baru sampai ataupun masa nak balik. Okey, nampak kat situ. Okey, sekarang ni itu cerita solat Jumaat dalam suasana sebelum PKP. Okey, ni dalam suasana yang terbaru ni. Okey, di Selangor difahamkan masih lagi berjarak dan perlu booster dose. Okey, booster dose macam tu. Saya mengharapkan kerajaan KKM ataupun kerajaan negeri supaya menyegerakan SOP ni dilonggarkan. Okey, dan hari ni saya tak nak cakap masjid mana. Okey, ini saya kadang menyampaikan saja, di mana ada komplain daripada para jemaah sebab masjid tu dia kena scan, ada register apa tu, dan petugas yang untuk memastikan
SOP itu dipatuhi adalah petugas wanita. Okey, cerita ni berkaitan dengan khutbah juga. Bila khutbah dah start baca, yang lambat sampai ni, kan, bila dia sampai lambat, dah kakak ni, makcik ke apa ni, duk menjerit ataupun dengan tinggi suara panggil suruh scan. Nampak? Jadi terganggu, kan, Jadi kat sini tu yang saya mengharapkan agar SOP yang scan QR code MySejahtera ni supaya dimansuhkan secepat mungkin. Sebab kita tengok baru-baru ni PRN Johor, nampak, kerana politik boleh rapat-rapat, kerana nak berebut kuasa, kerana gila kuasa, kan, berebut jawatan, maka SOP tu ke laut. Tapi bab masjid bukan main lagi. Okey, adalah petugas wanita. Okey, lepas tu popet-popet, kan, suara tidak perlahan. Lepas tu ada jemaah lama sampai. Okey, jadi terganggu. Kalau dia panggil tu satu hal, kadang-kadang berbual. Tak payah tanyalah masjid mana. Mungkin ni ada aduan lah yang saya cuba sampaikan saja. Satu lagi ni, kalau tadi budak yang pegang kantong duit tu, dia tak boleh fokus, tak boleh dengar khutbah. Yang ini masa PKP atau SOP ni di masjid ni petugas-petugas AJK masjid ni yang duk sibuk sangat bagi arahan, suruh ke depan lah, isi yang depan kosong lah, tunjuk sana tu sini. Khutbah dah baca tapi dia boleh bercakap, Nek, depan, apa cerita ni, kan? Kalau ia pun nak bagi arahan, just bagi signal dengan tangan saja, kan? Dan saya yakin para jemaah bukannya apa tahu, lemau, bebal, bodoh, tak. Para jemaah ni dia akan nampak mana tempat kosong. Bila belakang tak dah penuh ke apa ke, dia akan mencari-cari dan automatik dia akan cari. Dan kalau nak bertugas pun boleh, tak ada masalah. Tapi khutbah tu dah start dah. Jadi kau ni sebagai AJK masjid, saudara yang kau pula kasar pula ni, kan, dah lah muka tu tak ada senyumnya. Saya rasa selipar kasut yang ada di atas lantai tu di masjid tu, kan, lebih mulia daripada muka kau lagi. Nampak? Jadi apa yang nak langsi sangat ni? Apa menjadi seorang petugas masjid? Saya tak kata semua. Tapi mungkin ada yang terdengar video ni dan dia terasa, yang tunjuk ego sangat, hebat sangat, dia ada kuasa bagi arahan. Apa cerita ni masjid, kan? Khutbah dah baca, tak usah nak bersuara lah, kan? Terganggu, kan? Dan kalau nak bagi arahan supaya orang scan ke, okey, bagi arahan elok-elok, kan? Mungkin dia perasan ada beberapa orang yang tidak scan, okey, tak tahu sebab mungkin booster tak lengkap ke, atau handphone tertinggal ke dan sebagainya. Okey, cakap elok-elok lah. Ini dengan muka memang macam muka minta kaki lah. Minta kaki memang muka. Apa salah aku kasar sangat ni? Tak, ni memang hati dah panas dah ni, kan? Tiba-tiba jadi panas ni. Tadi elok mula-mula ni, kan? Jadi faham lah, kan? Apa yang nak belagak sangat sebagai AJK masjid ni? Wah, hebat lah, boleh bagi arahan, kan? Suruh orang ikut SOP. Mungkin dia boleh halau orang keluar daripada masjid. Hebat sangat lah tu, kan? Jadi saya berdoa lah, kadang-kadang ini yang menyebabkan orang kurang bersemangat nak ke masjid. Kepada mereka-mereka yang mungkin terasa, tak semua yang terasa dengan apa saya cakap ni, mungkin kena belajar macam mana sampai satu masjid, ada satu masjid ni yang subuhnya ketika dahulu sebelum PKP, subuhnya penuh macam solat Jumaat. Dan saya pernah ke masjid itu, iaitu di Taman Temeloh Jaya, Pahang. Saya pernah ke masjid tu dengan koryah daripada masjid Bukit Kucing, Jeram, Kuala Selangor. Tapi saya pergi naik motor, diorang naik van. Saya bergerak pukul 3 pagi, macam itulah, 3 ke 4 pagi. Saya naik motor seorang untuk ke masjid Taman Temeloh Jaya. Dan saya diberi peluang bersama dengan koryah masjid tempat saya untuk mendengar taklimat macam mana boleh sampai ke tahap ramainya jemaah solat subuh penuh macam solat Jumaat. Jadi tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.